bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada pagi ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pagi ini kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji jilid yang pertama, iaitu kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i. Kita masih lagi bicara tajuk bersuci habis lagi, masuk bahagian ayat, masuk lagi. Ya. Kita putih itu yang kedua. Kan ada? Air yang boleh dibuat bersuci. Yang bawah sekali no. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi, amin. Air yang boleh dibuat bersuci. Air yang boleh dibuat bersuci ialah air hujan, air laut, air perigi, air sungai, air mata air dan air salji. Inilah air yang boleh dibuat bersuci, iaitu air hujan, air laut, air perigi, air sungai,
air mata air dan air saji. Kalau orang tanya kita, ada lagi ayat selain pada ayat ni? Ada lagi satu ayat, cuma tak ada di zaman kita lah. Kita sebut sebelum ni, air yang keluar melalui celah-celah jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ketiadaan ayat. Kan kita pernah sebut sebelum ni, dan kita akan jumpa nanti tajuk sunat-sunat wuduk. Sunat-sunat wuduk kita akan jumpa hadis Nabi ketika mana Nabi tanya dekat sahabat-sahabat, ada tak ayat di kalangan kamu? Zaman tu ayat tak ada. Nabi tanya, adakah air di kalangan kamu? Maka seorang sahabat Nabi wakmai satu bekas bejana. Maka Nabi celuk tangan Nabi yang mulia sambil bersabda, mulakan wuduk kamu dengan menyebut bismillah. Nabi sebut, mulakan wuduk kamu dengan menyebut bismillah. Dengan mukjizat Allah bagi dekat Nabi, keluar ni ayat kot celah-celah jari Nabi, sehingga boleh berwuduk lebih daripada 70 orang. Banyak ada agak-agak. Banyak, lebih pada 70 orang. Hak kita pagi ni pun lebih kurang. Maksudnya banyak lagi pada ni lagi. Ayat keluar ku celah-celah jari Nabi. Kalau orang tanya kita lah, selain pada ayat hujan, selain daripada ayat laut boleh, ayat laut pun boleh, walaupun dia masin. Nanti juga kita akan jumpa nanti satu ayat berkait tentang bangkai yang boleh dimakan. Bangkai yang boleh dimakan. Apa dia bangkai yang boleh dimakan? Kita akan jumpa nanti, iaitu belalang dan ikan. Bangkai. Jangan kita pergi tanya pula kat pekan hari, pakcik ni ikan ni sembelih tak? Jangan kita tanya. Selagi dia kata ni, abang ni minum yak ketum kot. Maksudnya bangkai. Nanti kita akan jumpa tentang ayat laut ni. Ketika mana seorang sahabat Nabi dalam pelayaran tanya dekat Nabi, Rasulullah, saya ni bawa bekalan air hanya untuk minum sahaja, untuk makan sahaja. Maka Nabi, boleh tak dia bersuci, berwuduk dengan air laut? Maka sabda Nabi, ayatnya suci dan menyucikan, dan segala bangkai di dalam halal dimakan. Tu setengah pendapat kata, kalau anjing laut pun boleh makan, apa lagi? Hanya si babi laut ke apa. Tapi cuma kita Imam Syafi'i ni, bangkai di sini ialah ikan. Bangkai di sini ialah ikan. Ada pendapat kata benda yang dihalalkan di bumi dihalalkan juga di laut. Benda yang diharamkan di bumi diharamkan juga di laut. Contohnya babi, haram dah bumi. Jadi kalau ada babi laut pun haram juga dah. Walaupun bagaimana ada di sana, apa yang ada di laut semua boleh makan. Apa yang ada di laut semuanya boleh makan. Cuma hak kita hurai ni iaitu bangkai di sini ialah ikan. Jadi selain pada ayat hujan, air laut, ayat perigi, air sungai, air mata air, dan juga air salji. Ada orang tanya, Ustaz, ayat ikon boleh tak? Dia tanya, saya rasa nak bungang apa tu ayat. Ayat ikon. Boleh, ada pendapat kata boleh, walaupun sebab apa? Dia penguapan. Dia lebih kurang macam ayat hujan, penguapan daripada kepanasan tu, dia akan jadi wak tu akan keluar jadi ayat. Tapi dia nak tanya, biar apilah dia nak tanya ayat ikon. Mana tahu ini proses sebut dengan ahli sains lah. Penguapan jadi hujan. Jadi bolehlah. Baik. Selain daripada ayat tu, ayat ni lah kalau orang tanya ni, ayat yang keluar melalui celah-celah jari Nabi, mukjizat lah kita kata. Mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat Nabi kita dan juga dekat sahabat-sahabat yang berada ketika tu. Baik.
Semua air ini tergolong dalam dua kategori. Air yang turun daripada langit dan air yang terbit atau terpancar dari bumi. Dua ayat dah. Ada ayat yang daripada langit, ayat hujan, ayat saji, ataupun disebut juga dengan ayat embun. Ayat embun pun, maka kalau kita tahan, maka bolehlah kita berwuduk dengan ayat embun. Contohnya kalau kita cuma yang tu selalunya kita nak tahan tak, maksudnya sedikit sajalah. Ketika kita nak berwuduk sekali lagi ni kita kena jagalah, kerana ayat yang kurang daripada 2 qala, maksudnya kita kena jagalah. Contohnya ayat yang ada dalam botol ni bukan sampai 2 qala, cuma kita kena cara kaedah nak ambil wuduk tu tak sama macam kaedah yang kita ambil ketika berwuduk dalam qalah ataupun ketika kita menggunakan paip ayak tu. Paip ayak tu. Cuma kaedah nanti kita akan sebut nanti ni. Kalau tengok ketika tengok almarhum Tuan Guru Datuk Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz berwuduk, dia ambil wuduk, dia buka paip sebelah tangan kiri, dia tahan, dia buka pelan bagi penuh ayak, dia tutup ayak, dia basuh muka, basuh tangan, macam tu dia berwuduk. Sebab apa? Dia nak jaga kesempurnaan sembahyang. Kerana Allah sebut inna mubazziri lakana ikhwana syayatin. Kita itu kita balon dah, buka jadi sungai dah jadi sungai. Tok Guru ambil wuduk, buka pelan, tahan tangan, lepas penuh di tapak tangan, dia tutup paip tu. Lepas tu dia berwuduk. Nak jaga kesempurnaan semua benda-benda yang kita buat sebelum sembahyang tu, iaitu wuduk, kesempurnaan wuduk. Kita melangkah mai rumah Allah, semua tu adalah kesempurnaan sembahyang kita. Jadi kalau wuduk tadi pun kita membazir, kita menjadi saudara sahabat kepada syaitan, agak-agak syaitan gelak dah. Awal-awal kita dah jadi sahabat kepada syaitan. Sembahyang macam mana agak-agak? Awal-awal pun awal-awal kita ikut dah cara iblis syaitan. Begitu juga kita nak sembahyang, setelah kita dengar, kita akan jumpa nanti, setelah kita dengar iqamah, tajuk iqamah nanti, tidak ada urusan lain dah melainkan kita nak sembahyang, melainkan kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tu hak kita makmum ni, tak ada lah urusan lain. Walaupun kita nak panggil orang main duduk sebelah kita, main ni kosong ni, ni main penuh-penuh ni, itu bukan urusan kita dah. Urusan siapa? Urusan imam. Itu bukan urusan hukumnya makruh kita mempersilakan orang. Kita lah masih lagi kita duduk lebih kurang. Sedangkan ketika tu kita bersedia untuk apa? Bersedia untuk nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada urusan. Ketika kita sembahyang juga boleh kita berhenti ketika iqamat, kecuali pada rakaat yang terakhir dah. Tapi kalau Allahu Akbar dengan azan, berhentilah. Yang afdal kita nak bertakbir bersama imam. Tidak ada urusan dah kita itu pun kelang kabut dah kita. Duk cucuk aku, duk cakap aku. Ketika tu maksudnya kesempurnaan kekosyakan kita, kesempurnaan sembahyang kita dah tak sempurna dah. Jadi kita nak kena jaga semualah. Jadi ayat yang keluar daripada atas dan juga keluar daripada di bawah, disebut firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Furqan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Dan kami telah turunkan dari langit air yang suci. Air yang suci, iaitu air hujan, air salji ataupun air embun. Boleh kita untuk kita
berwuduk. Tempat kita tak ada sajilah, tempat kita ni ada air embun. Air embun tu bagus. Dulu orang tua-tua dulu beritahu, siapa-siapa yang nak awet muda, pagi-pagi tu ambil lepas kita sembahyang semua siang, nak turun sekali lagi ni pi kalau orang yang nak jaga badan, nak membersihkan badan pada hak sifat sebut dengan apa, dia punya negatif positif tu, buka kasut berjalan di atas padang. Itu untuk kesihatan, nak menetralkan badan kita tu. Jalan di padang tu, jangan pakai kasut. Ambil air embun tu, sapu di muka, sapu di badan untuk muka tu jadi tegang, jadi cekang. Taklah macam kita lembeh. Tu orang tua dulu depa tahan sungguh. Depa amalkan hak benda-benda tu, iaitu air embun. Kalau nak awet muda tak perlu pakai kuih putih lah orang perempuan. Ni kuih putih. Apa ke? Air embun tu kita sapu di muka kita. Sapu di muka kita. Untuk awet muda. Lepas ni balik sekali lagi ni buka kasut, pergi padang jalan pusing kat padang, jangan pakai kasut. Pergi tengok padang lah, kalau ada pada paku ada kaca, jaga sikit lah. Jadi kita berjalan bagi kaki kita tu kena embun dan kaki kita tu kena tanah, supaya menetralkan balik badan kita yang di sana ada negatif positif, macam kita bawa wayar bumi lah kita kata. Jadi kita nak bagi badan kita sempurna dan gunakan air embun untuk kita sapu buka badan kita, untuk badan kita tu jadi awet muda. Awet muda, umur dia baru, umur dia tengok 70 lebih lah. Tapi kita hak 40 pun kalah depa baik ketahanan kulit badan depa. Dulu orang tua-tua dulu bagi petua lah. Tanya orang tua-tua depa tahulah. Baik. Dan kami telah turunkan di langit air yang suci. Air yang suci iaitu air hujan, air salji, pak dia tak salji lah, dan juga air embun. Kalau di Cameron Highland walaupun sejuk tak ada salji juga. Nak duduk kuliah sana kadang pagi-pagi tu 14 Celsius. Pagi 14 Celsius sejuk tak? Rumah kita buka aircon 18, 19 pun telimuk tebal. Sana siapa buat meniaga kipas angin ke aircon tak laku. Ayak pun macam ayak air tu. Ayak kita berwuduk tu macam sayang nak buang ayak air. Depa maksudnya sejuk, kesejukan tu di Cameron Highland. Jadi siapa-siapa pergilah berjalan makan angin lah, jangan pergi lagi lah, nanti pergi sana. Sejuk sungguh 14 Celsius. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan Dia Allah menurunkan ke atas kamu dari langit air hujan supaya kamu bersuci. Supaya kamu bersuci. Boleh lah maksud daripada ayat ni, ayat hujan pun boleh buat bersuci. Abu Daud dan Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tirmizi berkata hadis hasan sahih, meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, seorang sahabat, ni hak tadi ni, hak kita kata ayat laut tadi ni. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami telah berlayar di lautan dan kami membawa bersama-sama kami air yang sedikit. Bawa air yang sedikit untuk keperluan makan dan minum sahaja. Sekiranya kami berwuduk dengannya, kami akan dahaga. Apakah boleh kami berwuduk dengan air laut? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, airnya suci dan halal bangkai di dalamnya. Inilah hak pendapat mazhab-mazhab ni, hak kata bangkai tadi ni. Ada mazhab kata apa yang ada mati dalam laut semua boleh makan mereka. Rimau laut ke, babi laut ke, anjing laut ke, apa-apa semua boleh makan. Ikan apa? Ikan duyung ke? Duyung. Boleh makan mereka. Tapi kita hak Imam Syafi'i, ya sebahagian mengatakan bangkai di sini ialah ikan.
yang baik rupanya. Ikan yang baik rupanya kalau jadi ikan dugong elok tak? Nampak ikan lah yang biasanya ikan yang kita makan ni lah. Tak perlu disembelih bangkai tu maksudnya tak perlu sembelih tak ada pergi tanya pula ni ikan ni sembelih tak pak cik. Tak maksudnya besar macam mana pun tak perlu disembelih. Baik. Jadi berdalil pada yang ini maksudnya air laut boleh untuk berwuduk. Boleh berwuduk. Maksud halal bangkai di dalamnya ayat ni dia ada 4 bahagian ni saja. Jadi kita kena ingat beza noh. Kita nak berwuduk ni, kita nak bersuci ni, ayat apa yang boleh untuk. Yang pertama, air suci lagi dan menyucikan. Yang kedua, suci lagi menyucikan tetapi makruh. Yang ketiga, suci tetapi tidak menyucikan. Yang keempat, bernajis. Ada 4 ayat ni lah. Yang pertama iaitu air mutlak. Air mutlak yang suci dan menyucikan. Dia bukan hanya suci saja, dia ada 2 ayat lah, nanti kita akan jumpa. Air yang suci lagi menyucikan ialah air mutlak yang kekal dengan sifat kejadian yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat mutlak Allah Subhanahu wa taala jadikan keaslian kesuciannya. Ayat mutlak. Air tersebut masih dikatakan air mutlak walaupun ia sudah berubah dengan sebab lama tinggal. Contohnya ayat dalam tasik yang berubah warna disebabkan dengan daun-daun bunga kiambang dan sebagainya, ubah warna lah, tetap dinamakan ayat mutlak. Ataupun ayat ketika hujan, walaupun kita kata ayat susu, ayat Milo sebagainya, berubah tak ketika mana ayat ketika mana hujan, ayat tu dinamakan ayat mutlak juga. Boleh berwuduk tak? Bolehlah berwuduk walaupun keruh dan sebagainya. Walaupun keruh dan sebagainya, maka tetap dia boleh berwuduk. Dia buat contoh ni, walaupun dia sudah berubah dengan sebab lama tinggal atau disebabkan tanah, kita sebut ni disebabkan tanah ataupun tuhluk, iaitu sejenis benda hijau disebut dengan terampung. Air disebabkan lama tinggal dalam, seperti disebut ni kiambang. Kita tahu bunga kiambang tu, di tasik-tasik ke tempat-tempat tu dia ada bunga kiambang. Lama kelamaan ayat tu akan berubah. Lama tasik tu ayat berubah, maka ayat tu dikirakan ayat mutlak walaupun dia berubah dah sebab lamanya berduduk di tasik tu. Di sana ada tumbuhan-tumbuhan pula, maka ayat tu dinamakan ayat tuhluk, sejenis benda hijau yang tumbuh. Atau bekas atau tempat mengalir seperti berada dalam tanah. Mata ayat tu yang berjalan dalam tanah. Ataupun tempat disebut juga tempat mempunyai belerang. Siapa pernah pi Legong? Siapa pernah pi Legong? Saya dekat lah. Imam kita dekat lah, dekat Legong. Tempat dulu ni tempat kampung orang asli. Mereka ambil orang asli, orang main keluar, bagi tempat tu tempat perenginan. Asalnya kawasan tu kawasan orang asli lah. Lalu mereka ubah orang asli, mereka ambil boh awal. Lepas jumpa orang asli, lepas kampung Melayu. Dulu jumpa kampung Melayu dulu, lepas tu jumpa kampung asli. Mereka ubah. Mereka ambil orang asli boh di luar, orang Melayu boh dalam. Dia tukar pula. Dulu orang asli duduk di dalam tempat tempat ayat panas tu. Depa ubah orang asli boh di luar ni. Jadi tukar pula. Orang Melayu duduk dalam. Orang asli duduk luar. Tu pun kerajaan dulu ni bagi rumah depa buang habis dinding-dinding. Depa tak boleh duduk. Maksudnya rumah depa dengan buluh dan sebagainya, dengan atap. Kerajaan buat rumah lah, rumah kecil-kecil tu dengan papan, depa buka habis lantai, buka habis. Dululah. Alhamdulillah dah perubahan tu banyak dah. Jadi kalau tuan-tuan pergi sana, di sana dia ada nombor-nombor, nombor 1, nombor 2. Kalau nombor 1, nombor 2 tu melegak, ketak teluk pun dia boleh
dia boleh masak telur tu. Buak kita nampak dia punya hak nombor 1 tu. Sehingga dipagak. Lah kena bayar lah. Pakai kereta pun kena bayar dulu. Tak kena bayar apa. Lah dia buat homestay dan sebagainya. Tempat orang nak pergi mandi-mandi. Pukul 2, pukul 3 waktu tu lah ramai. Hari Minggu lah. Mungkin lah tak ada lah sebelum ni. Maksudnya waktu lewat. Waktu tu lah ramai orang pergi berendam. Pakat dia berendam tu. Untuk kesihatan dan sebagainya lah dia tuan pi. Jadi ayat tu melalui belerang-belerang. Inilah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita heran ayat tu mai daripada bumi, tapi bawah bumi tu ada pemanasan sehingga ayat tu boleh jadi masak. Ini kena abang kata keagungan Allah Subhanahu Wa Taala di dasar dan tanah tu dia ada belerang dan sebagainya. Tu di permukaan bumi kita ni dia ada besi, dia ada tembaga. Ni dasar bumi kita ni dia ada besi dan tembaga. Bawah dasar ni buat kajian, maksudnya dia ada lapis tu, lapis yang bawah ni dia ada besi kuatnya. Dengan kuatnya besi tembaga yang ada, maksud ni di dalam dasar bumi tu dia ada besi dan tembaga. Maksudnya ciptaan Allah, keagungan Allah. Ayat melalui belerang-belerang tu juga boleh untuk berwuduk. Dia kata berlerang, dia itu belerang. Atau air yang mengalir di atas tanah, semua ini tetap dikatakan air mutlak. Ini kerana air tersebut sukar untuk dielakkan daripada perkara. Maksud tak boleh elak lah. Kalau ayat mata ayat lalu ke dalam tanah. Ayat yang berair lalu di atas tanah. Ayat sungai, ayat parit dan sebagainya. Itu ayat hak bumi. Ayat belerang iaitu sebut tadi ni. Ayat yang keluar melalui belerang-belerang sehingga kepanasan. Ayat tu boleh beruduk dah. Suci dan menyucikan. Jadi boleh beruduk lah. Itu ayat laut. Boleh beruduk. Kalau atas ayat hujan, ayat salji, ayat embun. Ayat yang turun daripada langit. Semua ini tetap dikatakan air mutlak. Ini kerana air tersebut sukar untuk dielakkan daripada perkara-perkara tersebut. Dalil yang menunjukkan kesucian air mutlak ialah hadis riwayat Bukhari dan lain daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, qama arabiyyun fabala fil masjid faqala ilaihi an-nasu liyaqa'u bihi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa hariqu ala baulihi sajlan mimma au dhanuban mimma'in fa innama bu'istum muyassirina wa lam tub'atu mu'assirin. Yang bermaksud seorang badui telah berdiri lalu kencing dalam masjid. Ini kisah seorang badui kencing dalam masjid Nabi. Kemudian para sahabat pergi untuk menghalangnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkanlah dia dan tuangkanlah di atas air kencingnya serbadi air. Sesungguhnya kamu dibangkitkan untuk mempermudahkan. Inilah kaedah cara kita nak suci bagi najis. Seorang badui main masjid Nabi kencing. Sahabat-sahabat nak balun, nak pukul kencing dalam masjid macam kita lah. Orang main kencing pakai kena, pakai tak gelak, dia balun tak tahu. Tapi Nabi larang untuk halau dia, untuk buat dia. Kerana apa? Yang pertama Nabi larang kerana badui, sebab dia tak tahu. Kalau orang tahu ni dia agak-agak kencing, berak. Tak kencing tempat masjid, tempat yang mulia, tentu dia tidak akan kencing dan sebagainya. Tak buat kotak. Sebab apa? Buat kotak dalam masjid Allah, rumah Allah ni hukumnya haram hukumnya. Kadang-kadang kita makan sesuatu benda, kita tak bersugi, kita main semayang, lekat sisa-sisa makanan, kita pun main semayang. Allahu Akbar, keluar nasi kita pun ludah. Hukumnya haram. Kerana mencemarkan kesucian rumah Allah. Habis nak buat jenazah, nak telan batal, ambil buat keluar, boleh pakai kita. Ambil buat keluar, bawa dalam pakit kita. Kotak, tahu pun kotak pakai.
Bukan berat pun kita ambil, buang di luar toreh. Jangan kita ambil bola bekas tu, boh di tepi tu, seolah-olah kita membiarkan najis berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi jadi cicak tu pun ada hikmahnya. Allah nak bagi pahala kat kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala jadikan benda ni untuk nak bagi pahala dekat kita. Bayangkan nak kita sebut tadi, siapa yang membersihkan rumah Allah, Allah Subhanahu wa taala bina istana. Bukan senang istana Allah nak bagi. Tu kita nak kena berlomba-lomba. Kalau boleh tak cicak satu pun tak ada. Sebelum Tok Siak mai, awal-awal kita mai dah. Ni kita duk marah Tok Siak, bukan sinilah cerita di Afrika tu. Marah Tok Siak makan gaji buta lah, macam-macam kita kata. Sedangkan dia berapa istana lah dia dapat. Di sebelum dia mai, kita mai dulu-dulu. Dia tak nak mai dulu macam mana Ustaz? Kunci dia pegang. Nasib itu nasib rezeki dia lah. Dia kita mai sebelum dia duk cari, kita pun cari juga. Bersih juga rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena jagalah. Baik. Jadi kencing dalam masjid Nabi. Yang pertama Nabi larang sebab orang Badui itu tak tahu. Kalau tahu dia tak kencing. Yang kedua, supaya Nabi apa? Takut najis tu akan berselera. Kalau halau dia ketika dia duduk kencing, najis selera tak? Berselera, payah nak cuci. Biar dia cuci kencing tempat tu. Kalau kita halau dia berrebak dalam masjid. Yang ketiga Nabi larangnya disebut kerana takut menyebabkan rosak dia punya pundi kencing dia. Tu orang kencing jangan kita duk biar dia kencing. Apa bila dia lari dia akan boleh rosak dia punya saluran tu, dia boleh rosak. Tu kaedah-kaedah cara kita nak apa nak buang ayat kecil ayat besar pun dia ada kaedah-kaedahnya. Dia ada kaedah-kaedahnya lah. Nanti kita akan jumpa nanti ni kaedah-kaedah ketika qada buang air kecil dan juga buang air besar. Pakai buang macam tu dia ada kaedah sehingga kita ni kena lelaki nak kena berdehem. Nak kena bangkit berdehem. Kalau tak berdehem, najis tu masih ada pada batang zakat tu, saya semayang kita tidak sah. Ni kita kena jagalah berdehem. Nanti kita akan sebut berdehem ni bukan hem je saja, bagi kuat. Maksudnya bagi kuat. Tarik tu gedegung. Maksudnya kita menolak keluar najis-najis. Orang lelaki je, orang perempuan jangan berdehem. Jangan perempuan jangan pula. Ini orang lelaki je. Orang lelaki saja kena berdehem. Orang perempuan tak perlu berdehem dah. Memang keluar terih. Lelaki ni dia ada zakat dia tu, dia akan tak berdehem, dia akan ada dia kena pula menguruk-uruk. Nanti kita akan sampai tajuk tu kita akan bicara. Kemudian para sahabat pergi untuk menghalangnya. Lalu Rasulullah SAW biarkanlah dia dan tuang di atas air kencing sulbadi. Masjid Nabi tu pasir, tanah turun pun. Tapi kalau hak kita ni nak kena angkatlah kapek tu, ataupun kalau di rumah kita yang atas mozaik, atas simen, macam mana kaedahnya? Buang zat terlebih dahulu. Buang zat ain najis terlebih dahulu. Siap habis semua buat zat najis tersebut tu, maka alirkan air. Syaratnya nak kena alirkan air. Sama juga kalau kita dalam mulut tu kita nak kena jaga. Sama ni pun kita buang terlebih dahulu zat najis tadi ni, kencing kana, tahi ka, buang dia punya zat ainnya. Lepas buang, alirkan air. Lepas tu kita bersihkan, buangkan air tu, maka suci. Mudah tak? Mudah. Selalu kita kaedah yang kita guna salah guna kaedah. Kita buang zat najis, buang air najis, lepas tu kita memok, kita pi mok, kita perah mok bila air, kita mok najis tu masih ada dah. Masih ada. Nama apa najis tu? Najis hukmi. Najis hukmi. Tadi najis ain yang nampak. Hukmi ni najis yang tak nampak. Tapi sebab kita tak ikut kaedah yang Islam ajar, maka tetap ada najis. Najis tu nama dia najis hukmi. Ni kena jaga. Kita muk tu sampai nampak bersih wangi saja. Tempat kita beli ayam, kita di surau masjid disediakan slipper. Takut ada najis
hukmi kita kena hati-hati. Kaedahnya mudah saja. Buangkan zat najis, buangkan air najis, lepas tu alirkan ayak. Lepas tu buang ayak tu. Maka bersihlah. Hingga bersih tu ialah nak tahu bersih nah, menghilangkan dia punya bau, warna dan rasa lah. Tengok kaedah tu. Yang kedua ni, walaupun kita mok, walaupun tak ada bau dah, walaupun tak ada warna dah, tapi tetap ada najis. Sebab apa? Kaedah yang kita ikut tu cara yang tak betul. Jadi kita kena alirkan air. Macam kita kaedah pada hukum ni, Nabi perintahkan sahabat ambil air satu badi, tuang di atas najis kencing tersebut. Nah, lepas tu air kan masjid Nabi kan tanah, dia akan turun. Maka kalau kapek kita ni, kita nak kena buang. Orang tanya, ustaz, kalau kita beli rumah orang bukan Islam, ustaz, nak kena samak tak? Kadang orang tanya juga. Samak tempat yang benda yang tempat dapur saja. Tempat apa? Sebab apa kita tak nampak? Walaupun tempat lain anjing duduk juga. Tempat lain ada juga. Babi jatuh ketika makan ke? Hanya samak pada tempat yang dimasak tu saja, dapur saja sama. Tempat lain tak perlu sama dah. Ini nak mudah kata Islam, kecuali kita nampak sendiri. Kita nampak sendiri. Orang tu guna babi pada tempat tu. Contoh kita pergi makan kedai nasi kandak lah. Yang makan tu kadang-kadang orang bukan Islam. Perlu kena sama tak? Tak perlu sama, hanya basuh saja. Itu kaedah fiqh. Kaedah faedah fiqh dia mudah sikit. Baik. Sesungguhnya kamu dibangkitkan untuk mempermudahkan, bukan untuk nak menyusahkan. Kadang orang tanya, ustaz, saya beli kereta, ustaz. Kereta tu kereta bukan Islam. Nak kena samak tak? Tak perlu samak. Samak walaupun dia bawa anjing sekalipun tak perlu samak. Ustaz, saya rasa macam tak puas hati. Tak puas hati samak. Habis ustaz, kalau samak pula basah kosen, kena basuh, nak kena basah pula. Tak payah basuh. Tak rasa basuh, rasa macam tak puas hati. Basuh ke basah pula ustaz kosen. Kita kata suruh basuh, dia kata basah kosen. Kita kata tak payah, dia rasa was-was, dia ikut abang lah, abang nak basuhkan basuh. Saya kata suruh air ke tempat air kencing tersebut adalah dalil menunjukkan bahawa air tersebut mempunyai ciri atau sifat yang menyuci. Ayat mutlak ni dia sifatnya menyucikan. Sama juga kaedah tadi ni, hak kita darah yang ada pada mulut kita tu. Jadi jangan kita telan. Sebab apa? Darah tu najis, darah untuk gigi dan sebagainya, luka yang nak membersihkan, masuk air, lepas tu berkomor-komor, lepas tu jadi suci. Maksudnya jadi suci lah lepas kita berkomor tu. Jadi maksudnya kita masuk tu mensucikan benda yang ada dalam mulut kita tu. Ketika mana kita berkomor. Cuma kaedah orang tanya, ustaz, ayat liang tu, ayat liang yang berada di dalam adalah suci. Yang najis ialah yang keluar ketika tidur. Contohnya yang keluar di atas itu air. Yang kedua, airnya suci dan menyucikan, tapi hukumnya makruh. Ayat tu suci, boleh suci, tapi hukumnya makruh. Apa makruh kita sebut ni? Benda yang bila kita buat tak berdosa, tapi kalau kita tinggal dapat pahala. Kalau boleh kita elaklah ayat yang kedua ni. Tapi boleh guna. Kalau tak ada ayat, gunalah ayat yang kedua. Tak ada ayat, ayat tu nak berwuduk, nak mandi wajib, maka gunalah ayat yang kedua. Sebab apa? Tak ada ayat. Tapi kalau ada ayat, maka pilihlah ayat mutlak. Kerana ayat yang kedua ni hukumnya jadi makruh. Apa makruh? Buat tak berdosa, tapi kalau kita tinggal benar-benar makruh dapat pahala. Jadi kita akan bicara nanti, iaitu air yang suci dan menyuci, tetapi hukumnya makruh. Wallahu a'lam. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pagi ini dengan tasbih kifarah dan salawat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah.